Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis, Al-Fadhil, Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu subuh secara berjemaah, yang selalu antara doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada alhamdulillahillazi ahyana tu yang kita selalu baca tu, ada satu lagi hadis yang Nabi selalu baca doa bangun pada tidur, alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhinali bidzikrihi. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Afani fi jasadi, yang telah memberi Allah alhamdulillahillazi afani fi jasadi, yang telah beri kesihatan padaku. Wa radda alayya ruhi, telah kembalikan roh aku kepada aku. Wa adhinali bidzikrihi, dan telah izin aku untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang pagi ni dia tidur malam, tidur terus tak bangun dah. Berapa ramai tidur malam, pagi tu Allah tarik kesihatan daripada dia. Ada tangan tak boleh angkat, ada jari yang tak boleh gerak, ada kaki yang tak boleh angkat, macam-macam. Dan berapa ramai orang yang tidur di waktu malam, yang pagi-pagi dia tak ada peluang nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala macam kita buat ni. Sebab tu sembahyang subuh ni adalah satu, kita katakan apa, satu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Yang sembahyang subuh nilai dia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa salah athqalu 'alal munafiqina minal atamati wal fajri. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau kana habwan. Tidak ada sembahyang yang lebih berat untuk orang munafik kecuali dua sembahyang. Satu sembahyang apa? Atamati wal fajri, sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Sembahyang isyak dan sembahyang subuh ni adalah dua sembahyang yang munafik ni dia berat sangat nak main sembahyang. Kalau mereka ni tahu kelebihan, kata Nabi SAW, manusia akan sanggup main walaupun terpaksa merangkak. Zaman Nabi SAW, semua munafik main sembahyang. Sebab dia takut orang tahu kata dia munafik kalau dia tak main. Dia hanya akan main waktu-waktu yang agak gelap sikit, yang orang tak berapa nampak, baru dia tak main. Waktu apa yang gelap yang orang tak tahu kata dia berdiri saf ke tak. Dua waktu sembahyang. Yang pertama subuh, yang kedua isyak. Gelap dah. Sebab bila gelap dia, orang tanya dia, hang main sembahyang tak subuh tadi? Kita main. Aku duduk saf belah kanan. Hang, aku main, aku duduk belah kiri. Isyak dia ranjau macam tu lah. Sebab apa? Sebab orang tak nampak dia. Tahu mana kata waktu pagi-pagi gelap? Tahu mana kata zaman Nabi SAW gelap? Nabi SAW sendiri habaq kita dalam hadis. Kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri berita gembira pada orang yang selalu main masjid pada waktu gelap gelita, kerana Allah akan beri cahaya sempurna pada dia di akhirat esok ni. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara kelebihan main sembahyang subuh berjemaah ni apa dia? Allah akan kira kita pahala seolah-olah kita sembahyang daripada sepanjang-panjang malam. Man syahidal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisful laili. Siapa yang main sembahyang isyak berjemaah, Allah kira kat dia pahala macam dia semayang separuh malam. Maksudnya sampai 2-3 pagi, 4 pagi dia semayang. Padahal dia lena, Allah bagi pahala.
Kalau main subuh pula, full version Allah bagi. Isyak kira pahala separuh ya. Subuh Allah bagi pahala besar. Dan subuh ni dia ada satu benda yang tak ada pada tempat lain. Subuh ni dia ada satu benda yang tak ada pada sembahyang yang lain. Apa dia ada subuh, ada tak ada tempat lain? Itu nama dia adalah doa kunut. Doa kunut. Kalau Wahabi tak buat lah. Tak tahu sini okey kot. Aku jadi imam. Aku tak buat. Okey lah. Bila kita doa kunut, ada satu benda dalam doa kunut tu. Apa dia? Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dengan ya Allah, dengan rahmat kamu, jauhkan aku daripada semua musibah yang kau takdirkan aku hari ini. Kalaulah dalam senarai takdir, qada dan qada Allah Ta'ala tu, ada tertulis kata kita ni nak kena musibah, aksiden, wala'ayazubillah, ada benda-benda buruk nak kena kat kita, kita doa kat Allah pagi-pagi lagi dah. Wahai Allah, biarlah satu hari ni tak ada benda buruk yang ada kat aku. Kalau tertulis, atau kita katakan apa, kalau ditakdirkan, ya Allah, peliharalah aku daripada benda buruk ni ya Allah. Allah boleh pelihara sebab apa? Sebab makbul doa ramai-ramai tu. Yang kita doa amin, 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 amin ramai-ramai tu, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak amin ramai-ramai tu, kita tak tahu amin siapa yang Allah makbul. Mungkin amin yang Allah makbul ni adalah mungkin amin untuk imam. Mungkin amin yang Allah makbul ni antara jemaah yang ada ramai-ramai ni, kita tak tahu. Sebab apa? Orang yang main sembahyang ni, tuan-tuan, level pahala kita semua tak sama. Pahala ikut susah. Ada orang dia main sendiri saja, dia bangun pukul kita katakan 6-5 minit dan 10 minit gosok gigi, dia boleh start motor kereta, dia boleh main Masjid Isra, dia tak ada apa. Ada orang yang dia nak main sembahyang, dia tak boleh main sembahyang cepat. Dia kena bangun 5.45, dia pergi tandai, tak lawan, kena tunggu ustaz dulu, lepas tu jalan pula pergi tandai, salin kering lah apa semua. Dia nak main ke sembahyang ni banyak kerja. Ada orang nak main sembahyang ni, adik-adik kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, pagi, nak gerak depan banyak senang. Senang lah main masjid, senang lah. Surau. Tapi nak proses, nak gerak, nak suruh dia bangun, cuci muka, ambil sembahyang, nak main. Orang yang bawa dia tu, ayah dia, mak dia, gerak dia, pahala tak sama dengan kita main sembahyang seorang-seorang sebab kita tak ada komitmen apa, main saja gitu ya. Pahala tak sama. Ada orang mungkin main sembahyang subuh hari ni sebab apa? Sebab ada orang mungkin main sembahyang subuh ni semalam dia balik lambat. Driving pada JB, pada Kuantan, pada Temerloh, pada mana-mana lah. Balik jauh. Dia pula drive seorang. Sampai pukul apa? Sampai pukul 4.45, 4.30 pagi baru sampai. Sampai tu terlena. Tak ada nak salin baju apa semua. Lena di cushion gitu ya. Nak rehat sat je. Letihnya pasal terlena. Sampai pukul apa? Sampai pukul 6. Bangun-bangun ni jaga dah. Bangun pergi tandas apa semua. Baru nak rehat balik azan. Allah, azan lah. Main sembahyang subuh tu lah. Dia ikut hatinya tu, sembahyang kat rumah nak tidur macam tu, letih dah tu. Tapi dia duk kata pahala banyak ni, main sembahyang subuh berjemaah, main lah, dia pun main. Main sembahyang jemaah pula, pahala dia tak sama. Lepas sembahyang nak balik ada kuliah pula. Tak dibalik pula, tunggu pula lagi. Pahala lagi pula. Tak sama pahala semua. Dan tak sama kat pahala orang yang kadang-kadang dia tak tidur semalaman. Sebab apa? Anak dia tak sihat. Sat-sat bangun, sat-sat botol lah basah atas bawah celah ketiak, buka dai, lagi bagi ubat, lagi cek balik demam nombor berapa. Sepanjang malam tak tidur. Dia main sembahyang subuh tak sama dengan pahala kita main sembahyang subuh lena sampai guling katil-katil lah. Sebab apa? Sebab kita relax dia teruk. Ada orang jaga mak dia, ada orang jaga ayah dia, yang ayah dia kemungkinan apa? Malam tu sakit perutnya, dengan ciriknya, salin pampersnya, sehari salin pampers pula lagi. Sehari satu malam tu sampai 3-4 kali.
Ayah kita kriau kita, mai cepat ni, salin aku dah pergi tandas dah ni. Angkat dia bubuh dalam wheelchair tu, hantar pergi tandas pula, angkut balik naik atas, pakai pampers bagi dia rehat. Pahala dia tentu ingat sama dengan kita mai sembahyang subuh, tak sama. Sebab dia susah. Sejauh mana hang susah untuk Islam, sejauh tu nilai dia akan kira. Tapi benda akhirat lah tu. Benda dunia tak akan dikira macam tu. Hari ni kita nak pergi kerja, basah, hujan, motor kita pula tak ada air, tak ada angin, pancak lah tengah jalan, berhenti, susah dengan hujan lebat. Patut masuk kerja pukul 8.30, kita masuk pukul 10.30 masuk. Seret motor lah dengan berlemuh tengah jalan lah, tunggu kawan tu mai lah, cas pula lagi, biasa tukar 20 kena pula 35 pula, macam-macam lah. Nak main tempat kerja tu penat lah. Bos tanya ayah, awal lambat. Kita kata motor ni apa, tak ada angin lah apa semua, kena paku lah semua. Bos dia kata tak apa masuk lah. Ada bos dia kata bagus hang ni, hujan pun mai kat semayang, aku naik gaji mai semayang pula. Hujan pun mai juga kerja, aku mai gaji, aku up gaji hang RM20 ada. Tak ada pasal ya. Hamo hamai, tak ada aku potong gaji hang buat selamba ya. Dunia pun tak kira susah. Akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kan kira susah. Sebab tu bila kita mai sembahyang subuh ni, satu tanda kata hati dan jiwa kita tu hidup. Kan hadis Nabi SAW sebut tadi saya baca, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri taumi yaumil qiyamah, beri berita gembira pada orang yang mai masjid pada waktu gelap, sebab dia akan dapat cahaya sempurna akhirat esok ni. Cahaya ni apa? Lampu ni pegang jalan dekat masyar esok. Hai, bukan. Ataupun lampu limpah stadium tu, seorang dapat satu duk pegang kat padang masyar dengan tak pakai seluar, tak pakai baju, pegang lampu. Hai, bukan. Dah tu lampu apa? Lampu ni ulama bagi tahu, cahaya yang Allah akan bagi kat kita tu adalah bukan sahaja cahaya tu guna di akhirat. Cahaya tu diguna lagi di dunia lagi guna dah. Akhirat tu yang tak ada matahari, yang tak ada bulan, yang tak ada bintang, yauma natwis samaa ka tayyis sijil lil kutub. Hari kami akan gulung ni apa? Awan, langit, bintang, bulan berterabak, matahari tak tahu hilang ke mana, awan gunung hancur. Hari akhirat, hari yang kita katakan apa? Kita perlukan cahaya pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bantu kita. Batu orang akan doa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami untuk kami. Sebab apa nak guna sangat cahaya ni? Sebab cahaya ni lah nak bimbing kita, nak selamat kita di akhirat esok ni. Dengan amal soleh kita pada dunia. Di dunia, perlu tak cahaya tu? Lebih pada tu perlu dah. Lebih pada tu perlu. Sebab Nabi SAW antara doa yang Nabi akan baca masa nak main semayang, masa nak semayang, Nabi baca apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi amami nura, fi tahti nura, fi khalfi nura, wa fi yamini nura, wa fi yasari nura. Allahumma ja'alni nuran ala nur, Allahumma a'tini nura. Tu doa yang boleh kita baca selalu masa kita nak main semayang. Doa apa tu? Ya Allah, bagi cahaya dekat apa? Qalbi, hati aku. Bagi cahaya dekat mata aku, bagi cahaya kat telinga aku, bagi cahaya pada depan aku, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam aku. Allahumma ja'alni nuran ala nur, jadikan aku cahaya atas cahaya. Allahumma atini nura, dan berilah anugerah cahaya tu pada aku. Dengan cahaya ni lah Allah pelihara kita di dunia. Kata ulama, cahaya di dunia adalah cahaya yang kita dapat pimpinan daripada cahaya tu. Kalau hati kita dapat pimpinan cahaya daripada Allah, agak-agak tangan kita nak buat dosa tak? Tak buat. Sebab hati dah jadi raja dah. Kalau telinga kita ni ada cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak telinga kita nak buat tak nak dengar tak benda-benda dosa dan maksiat? Tak dengar. Kalaulah mata kita ni selalu kita katakan apa, mata kita ni dapat cahaya pada Allah, ada tak kita nak buat dosa dengan Allah? Tak ada. Lebih banyak cahaya, lebih kita perlu di zaman dunia yang gelap ni. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili muslim.
Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Banyaklah hampa buat amal soleh, kata Nabi SAW, sebab dunia ni akhir zaman dia fitnah macam malam, makin gelap makin gelap. Pukul 10 gelap dah, 11 makin gelap, 12 gelap, 1, 2, 3 kuih gelap, kuih sunyi, kuih bahaya. Dia menuju akhir zaman ni situ kita. Maka dalam kegelapan yang Allah bagi tahu tu, orang-orang yang selalu main sembahyang subuh, terutamanya berjemaah, Allah pelihara daripada segala buruk dan segala tak elok, segala dosa, segala maksiat. Allah pimpin dia jalan elok. Sebab tak ramai boleh main. Subuh seramai Jumaat. Kalau Jumaat banyak ni, aku kena kira cukup dah 40 orang tak sah sembahyang. Aku tebak pun kena kira. Satu tu pun kena tengok siapa yang tak lena. 40 orang tu kena cukup-cukup. Betul. Tak kira hamba lena khutbah pun tak dengar. Kena, hai bangun. Tengah-tengah khutbah kena kaya. Oi bangun. Kena gerak. Tak ramai boleh main sembahyang subuh. Muka tuan lah. Muka warak dun wabarakunnya. Muka baik di muka bumi ni. Boleh bangun main sembahyang ni bukan benda biasa. Ini luar biasa. Sebab orang yang sayang dekat Allah je dia boleh bangun main sembahyang subuh ni. Kalau lah orang kafir sayang ke anjing dia, sayang ke kesihatan dia, dia boleh bangun awal. Tuan-tuan, kita bangun nak main sembahyang subuh, tengok kita katakan apek-apek Cina duk jalan jogging tepi jalan tu. Taman tuan-tuan ni semua Muslim. Taman kat rumah saya ni macam-macam jenis ada. Satu Malaysia. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Vietnam, Bangladesh, segala macam makneka ada tu dah. Tapi kita tengok bagusnya mereka ni apa, kesihatan mereka ambil berat, bawa anjing mereka, kadang-kadang pukul 4 dah lah, 5:30 orang kita bangun, nak pergi tandas ke apa ke, tengok dia duduk jalan dengan anjing dia dah. Allah, kesihatan dia tu. Kita nak pergi sembahyang subuh, mereka jogging dah peluh dah. Maksud dia letih, dia berhenti tepi jalan, duk lap kepala ni, duk lap ni apa, leher dengan tuala semua. Maksud dia masa hang pergi sembahyang subuh dengan hang tek mata berlemuh tu, dia duk lari dah. Kalau dia boleh lari masa hang pergi sembahyang subuh, hang bayang dia bangun pukul apa? Bukan baru lari, bukan spray saja bagi peluh duk depan kita. Hai, air dah peluh dah. Memang peluh dah awal dah. Maksudnya dia lari. Kalau untuk kesihatan dia, dia boleh usaha bangun awal. Kalau sekadar sayang ke anjing dia, nak hirup udara segar, dia boleh bawa. Kita punya sayang ke Allah, kita boleh tidur macam tu. Dalam masa yang sama, kita kata kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita kata kita sayang Nabi SAW. Kita memang leceh lah tuan-tuan. Sebab ulama-ulama dulu, bahkan salafus soleh, mereka dia juga ambil berat dengan apa? Dengan apa kita katakan sembahyang subuh berjemaah. Tahu Sayyidina Umar dilantik bila? Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah selepas sembahyang subuh. Majlis tu berlangsung setelah sembahyang subuh, setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nak lantik Sayyidina Umar, majlis pelantikan rasmi official angkat sumpah sebagai, bukan sebagai menteri, sebagai apa, khalifah, berlaku selepas sembahyang subuh. Maksud dia kalau majlis lepas subuh, semua ahli-ahli syura atau kita katakan exco kerajaan negeri zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, depa tu ada sembahyang subuh. Kalau ada baru buat majlis, takkan buat majlis tak ada. Tuan-tuan tengok siapa yang dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kita bukan nak tengok pemimpin tu hebat, kita nak tengok siapa yang dicari dan dipilih oleh pemimpin yang hebat untuk gantikan dia. Itulah hebat. Nabi SAW satu manusia yang manusia daripada kapiak kita katakan boleh jadi Islam. Manusia yang tak ada tamadun, berlemuh tepi jalan, jadi manusia yang tinggi di sisi martabat dunia. Nabi SAW pilih satu orang pengganti yang terbaik selepas daripada dia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita nak tengok pemimpin di bawah tu lantik siapa. Tarbiyah ni bawa oleh Nabi SAW, turun main kepada baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan tarbiyah itulah dia didik semua esko kerajaan negeri dia ketika tu main sembahyang subuh berjemaah, sehingga orang cadang dan orang lantik Sayyidina Umar selepas sembahyang subuh berjemaah. Hari ni kalau kita buat mesyuarat lepas sembahyang subuh, agak-agak siapa main? Kita nak buat mesyuarat ni lah, pelantikan ahli jawatankuasa masjid yang baru bagi tahun 2016, pemilihan akan dijalankan lepas subuh. Baru orang tak main, baru kaki duk bising tu tak main. Kaki tak ketahuan nak jawatan kan.
Nak jawatan ni masjid tak pernah main. Haram maghrib isyak tak main, subuh dia nak main. Dia tak nak main, dia lena tidur 4 pagi nak main sembahyang subuh. Nak elakkan daripada puak-puak hak jenis kepala masam ni duk kacau pengurusan masjid hak elok ni semua, duk elok dah, duk buat perangai ni dah. Mai kita buat pemilihan lepas sembahyang subuh, sejurus lepas sembahyang subuh, angkat tangan calon siapa nak jadi pengerusi. Baru kita tengok muka nak jadi pengerusi subuh pun tak boleh nampak, jet muka dah sekali. Dah jadi pengerusi apa? Pengerusi pengerusi kursi, bayi tengah belakang kursi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bau kualiti dia, bau nilai dia. Sehingga bukan saja zaman Sayyidina Umar, zaman selepas pada tu siapa dia lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Antara orang yang ambil berat bila mana sembahyang subuh berjemaah. Bahkan depa ni bukan level subuh dah. Level depa ni ambil berat berkaitan qiyamul lail waktu malam tu ambil dah. Sultan Muhammad Al-Fatih akan ronda di kemah dia. Dia tengok siapa dia hak tentera dia tak pernah bangun sembahyang, tak pernah tinggal ini apa sembahyang qiyamul lail, boleh ikut aku. Hang tinggal, hang tak payah ikut. Ketika dia mula masuk ke Turki, Masjid Hagia Sophia tu, masjid biru sekarang ni lah. Bila dia mula masuk dalam masjid tu, dia seronok, dia bawa guru dia sekali, Syekh Jamaluddin ke Jalaluddin, tak ingat. Dia masuk. Dia bila masuk dalam tu, dia pun seronok sangat dah. Maka apa dia kata kat guru dia? Dia kata, wahai guru, hari ni adalah Jumaat yang pertama, gurulah ni apa, jadi imam lah. Guru dia kata, aku buat apa? Aku teman hampa ya. Hampa lah yang banyak korban, susah, macam-macam pengorbanan hampa buat. Nak boleh buka masuk ke Konstantinopel ni, hampa lah yang hebat sekali ni. Hampa lah buat. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih suruh semua tentera dia bangun. Dia tanya dekat tentera-tentera dia, pertama sekali dia tanya, siapa yang daripada akil balik sampai hari ni tak pernah tinggal qiyamul lail? Dia tanya. Separuh duduk, separuh bangun. Siapa di kalangan hampa, soalan kedua yang dia tanya, yang hampa ni sejak daripada akil balik sampai hari ni tak pernah tinggal semayang, tak ada siapa duduk? Yang pertama main soalan. Maksud dia hak main ikut tentera tu, daripada balik sampai hari dia main ikut tentera tu, tak ada siapa yang pernah tinggal semayang 5 waktu, tak ada. Bila dia tanya bab berkaitan dengan qabliyah dan ba'diyah, siapa yang pernah tinggal sepanjang akhir balik ni, separuh duduk, separuh tak duduk. Dan bila dia tanya soalan penamat, siapa yang daripada akhir balik sampai hari ni tak pernah tinggal qiyamul lail, semua tentera dia duduk. Maksudnya ada di kalangan mereka ni pernah tertinggal qiyamul lail. Yang berdiri siapa dia? Dia seorang. Dia seorang yang berdiri, dia seorang tak duduk. Maka dia lah paling layak jadi imam. Tu Allah nak bagi kemenangan dengan apa? Tak pernah tinggal, bukan kata sembahyang subuh berjemaah, qiyamul lail tak pernah tinggal dah. Ulama-ulama dulu ambil berat dengan benda-benda macam ni, sehingga Allah beri pada mereka ni banyak anugerah luar biasa. Allah bagi kat mereka. Orang Islam dengar nama mereka jadi takut dah. Orang kafir dengar aja, bukan kata nak pergi perang lagi, dengar aja takut dah. Dalam perang Tabuk, tentera Rom tak jadi perang. Dalam perang Tabuk, tentera Rom sahabat pergi dah. Masafah ni kita kata daripada Pulau Pinang lebih kurang 700 km lah nak pergi Tabuk sekarang ni. Jalan highway sekarang ni nak pergi Tabuk 700 km. Penang PJB lah lebih kurang. Kat Johor lah. Jalan pergi sampai sana, satu Rom tak main. Belah gitu semua. Sebab dengar nama sahabat nak main, mereka risau, mereka takut. Sebab kekuatan sahabat jaga sembahyang tu, terutama berjemaah, terutama sembahyang subuh ni, mereka jaga kuat. Allah tolong mereka, tak payah buat apa. Maksudnya Allah lemparkan ketakutan dalam jiwa musuh. Hari ni muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa orang buka Islam? Kita kata musuh-musuh Allah sikit abuk tak ada takut dengan kita. Dia boleh duduk mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin dunia. Dia boleh habaq kata kami tak mau serang, kami tak mau perang, tapi dalam masa yang sama dia duduk serang. Macam-macam dia buat naya. Sampai hari ni Palestin, sampai hari ni Syria, satu kita katakan apa episod berdarah yang sampai hari ni tak selesai, macam-macam budak-budak yang target daripada duk bunuh dan sebagainya. Sampai ni orang tak rasa takut. Sebab apa? Sebab kita tak takut dengan Allah. Kalau betul dalam hati kita ada khauf dengan Allah Subhanahu wa taala, bila dengar azan Allahu akbar, tinggal semua benda ada. Sahabat buat kerja apa? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah.
Di zaman Nabi SAW kita cari lelaki-lelaki yang tak diperlalaikan oleh perniagaan dia apa. Maksud dia apa? Hang niaga ke? Hang kerja pejabat ke apa ke? Nama kata azan, dia berhenti saat. Dia main semayang. Allah bagi kekuatan luar biasa. Dan dalam semayang subuh juga, baginda Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama thalatha uqad. Masa kita tidur, kita minum air dulu. Orang yang main semayang subuh, sebelum hadis tu saya nak abang, maksudnya dia berjuang dengan nafsu, dengan syaitan. Pagi tu dia boleh berjaya bangun main semayang, maksudnya dia hebat. Orang yang boleh lawan musuh batin dia, dia boleh lawan musuh yang zahir dia. Tapi kalau kita hari ni tak boleh lawan musuh yang ada kat diri kita, tak payah bawa spanduk. Tak payah bawa spanduk Israel jahat, Israel jahat. Hang baru tahu dia jahat. Lama dah jahat popok tu. Bawa spanduk. Tapi hang tak boleh lawan syaitan dan musuh yang ada dalam diri kita, mana mungkin kita nak lawan dengan musuh zahir kita. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah SWT, dalam hadis yang tadi tu Nabi SAW menyebut, syaitan waktu malam, masa kita tidur, syaitan akan ikat atas kepala kita semua orang ni 3 ikatan. Hadis ni ada Riyadhus Shalihin. Syaitan masa kita tidur malam, syaitan akan mai atas kepala kita, dia akan ikat 3 ikatan. Semua orang. Ala qafiyati ra'si ahadikum, seseorang. Maksud dia tok guru ke, ahli ulama ke, pak kiai ke, tok syekh ke, menteri ke, YB ke, esko ke, siapa saja hang nama kata manusia, syaitan akan mai atas kepala, ikat 1 ikatan. Bukan 1, 3. Dan masa dia ikat tu, dia akan kata 3 benda. Apa dia? Dia akan kata, alaika lailun tawilun farqud. 1 benda ni dia akan kata setiap kali ikatan. Dia kata malam panjang lagi, hang tidurlah lagi lama. Dia akan kata tu. Lepas tu dia ikat lagi, dia kata malam panjang, tidur lagi lah wahai puteriku sayang. Dia tiruk kita bagi talina. 3. Dan ketiga-tiga ikatan ni ada peluang untuk buka. Dengan 3 benda kita buat, maka benda tu akan terbuka. Yang pertama, bila kita bangun daripada tidur, kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak sebut nama Allah? Baca doa lepas pada tidur lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ka. Sebut ya Allah ka, sebut masya Allah ka. Sebut je nama Allah. Daripada 99 nama Allah tu, daripada nama sekian jumlah nama Allah yang tak terhitung tu, kita sebut je nama Allah. In halan uqdah, 1 ikatan akan terbuka. Tapi kita hari ni bila bangun tidur, benda yang mula sekali kita buat apa? Pegang handset, cek WhatsApp kemarin. Malam duk WhatsApp dah kemarin, duk mengumpat kawan, tak habis lagi. Bangun-bangun celik-celik tak ingat nama Allah. Dia ingat nak buat dosa. Mula-mula sekali sambung mengumpat balik. Ui, hampa dah 180 mesej. Dia sambung pula 181. Mengumpat kawan tu tak habis. Dia tu memang musibat lah. Sambung pula maki dia tu. Pagi-pagi bangun-bangun kita tak buat benda baik, kita buat benda dosa. Nabi ajak pada kita, bila kita bangun, mula sekali sebut nama Allah, supaya syaitan ikat atas kepala kita, dia terongkai dan terbuka. Terongkai dan terbuka. Tanda orang tu iman adalah, orang ada iman. Kata sahabat tanya kat Nabi SAW, mal iman? Iman tu apa? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. Bila hang buat baik, hang akan rasa seronok. Bila hang buat dosa, hang akan rasa macam orang lau kata down. Kalau hang buat dosa, hang rasa down, maksudnya hang tu ada iman. Hang buat baik, hang rasa best. Buat jahat rasa macam tak syok. Kita boleh ukur nilai kita tu, KPI kita tu, dengan hadis tadi ni. Kita buat baik pagi-pagi, kita bangun pada tidur tu, kita buat baik, kita rasa seronok ke? Sebut nama Allah seronok ke? Kita sebut yang nombor 2 seronok apa dia? Kita buat dosa maksiat, tengok WhatsApp dan mengumpat kawan dah cacau, kita buat yang tu lebih syok dengan kita. Kalau yang tu lebih syok, maksud dia ada sesuatu yang tak kena dengan iman kita.
Tapi bangun pagi ni kepala otak kita fikir apa? Nak qiyam, nak buat baik, nak buat soleh, satu hari tu ada benda baik nak buat, maka maksud dia hang tu orang bagus. Yang pertama, inhalat uqdah. Bila? Tanya adik kita ni, bila ikatan pertama akan buka bila? Ingat. Mula. Ingat, bila akan terbuka? Sebut nama Allah. Adik nama apa? Ni adik baju belang ni. Belakang ni. Nama apa? Muka handsome macam adik ipar Imam Nawawi tu. Imam Nawawi mana kahwin kurang jauh apa? Ikatan pertama akan terbuka. Hamba jangan lena aku tanya situ kat hamba. Tu baru tanya anak, tu sakit tanya orang lain pula. Faham adik? Bagus hang pagi mai dah. Orang syurga ni insya-Allah. Okey. Pertama dia akan terbuka bila sebut nama Allah. Selesai dah. Kemudian bila dia bangun dan dia pergi ambil wudu, maka inhalat uqdah. Satu lagi ikatan akan terbuka. Dan ikatan ketiga akan terbuka bila dia sembahyang. Tak kira sembahyang subuh atau qiyamul lail di waktu malam, kata ulama, ikatan tu akan terbuka. Kalau tiga ikatan tu terbuka, apa akan jadi? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka orang tu dia akan jadi orang yang rajin di waktu pagi tu. Tuan-tuan nak staff kita jadi orang yang rajin. Kita nak anak-anak kita jadi budak yang rajin, pergi sekolah, rajin buat kerja sekolah, maka kita kena rajin gerak anak kita sembahyang subuh. Jangan kita ni buat malas nak gerak anak. Saya pesan tak utama tu kat blok sebelah ada muslimat ramai tu, bangunan sebelah kan. Kita kadang-kadang bila suami nak gerak anak kita darjah 1 sembahyang subuh, kita jangan duk buat belagak macam sayang kat anak. Kesian kat dia bang, biarlah dia tidur. Kan raya Cina gongsi faca ampau gialah anak dia, mak dia kata. Mak macam ni pegang muka rimbuk kali muka dia. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari sekolah, hari hujan lebat, hang tak kesian kat dia, hang boleh gerak dia. Sebab apa di sekolah hang boleh gerak dia? Apa nak sembahyang subuh hang rasa sayang kat dia? Mana sayang hang masa hang nak gerak hari Isnin dia pergi sekolah tu? Sebab apa kasih sayang palsu dan plastik ni timbul masa hari Sabtu ya? Sebab apa kasih sayang pembohong ni timbul ada hari Ahad saja? Hari lain tak sayang anak. Maksud dia hang tak sayang anak. Hang sayang supaya anak pandai di dunia, tapi biar akhirat dia musnah. Jadi di dunia kita tak mau budak pandai saja. Ada satu di Malaysia ni yang pandai 21A. Nama saya tak payah abang lah, cari di internet sendiri. 21A. Tudung labuh, bukan labuh lah, tudung lah, bagus lah, baik apa semua ni. Cemerlang, gemilang, terbilang, temberang ni bagusnya dah. Pi luar negara, tahu jadi apa? Allahu Akbar. Jadi pakai baju jala lah, merepek tak tahuan apa semua. Kita tak mau sekadar hang pandai, tapi jadi lupa ke Allah Ta'ala, kita tak mau. Biar kita nak anak kita seiringan. Jadi tips salah satu dia, sebelum tu, untuk infak fi sabilillah, saya lancarkan tabung bagi penambahbaikan struktur surau dan jalan-jalan kerja ibadah surau TWSA, Tuasa. Saya tak toseh. Boleh makan toseh bawang pagi ni jawab dia. Baguslah tuan-tuan pun meja di sini saya puji lah. Sebab di situ saya main hari tu tang tu, dia macam sempit sikit. Tang ni nampak macam ni sikit. Cuma kamera tu untuk orang perempuannya sebelah tu. Yang tu kalau boleh tuan-tuan buat satu kekal terus lah. Yang ni leceh duk usung-usung apa semua, apa 2016 kerja merepek gitu, duk tengok wire cucuk gitu. Orang masuk ni apa terbang lah, jalan macam-macam lah. Kita ada buat wire 14.32 lagi. Okey. Mari saya pergi Semanggui. Allah, tuan-tuan, masjid kampung lah, masjid macam ayam aku tengok masjid tu. Tapi bila masuk tu ada satu benda yang syok di masjid tu. Apa dia? Masjid Ihsaniah Kuala Gula Simpang 3 nak tahu apa macam tu lah, nama panjang tu. Masuk dalam masjid tu, tuan-tuan pernah tak masuk hotel yang kita ambil kunci baru masuk dalam bilik tu? Bau macam mana hotel tu? Macam tu lah bau hotel, bau masjid tu. Masjid kampung je ni, hulu kala je ni, pakcik reput ni 4 jam lagi nak arwah punya.
Tapi pengurusan Masya Allah terbaik di dunia. Saya sepanjang mengajar ni tak pernah jumpa masjid wangi macam tu. Masuk-masuk, saya duk cari tau, tak mana apa pakai spray apa, aku nak pergi beli spray tu. Sebiji macam orang benda orang guna dalam hotel tu. Mungkin dia, saya rasa dia basuh sejadah tu, atau basuh apa ke satu benda yang tirai ke apa, dia basuh sama macam benda hotel basuh. Jadi kita masuk tu bau wangi. Punya bersih masjid dia tu. Tentu rasa macam nak tidur dalam masjid tu. Kotak pun tidur. Kita lah masjid berlemah pun lain lah sampai melitik elok. Tambah hak masjid lawa tu. Tapi bagus, orang ramai masjid tu dengan bersih. Sampai isyak semayang nak balik pun wangi tu masih ada. Bukan kata kita masuk first time dia wangi. Kereta kita masuk awal-awal wangi lah. 10 minit tak ada lah, ranjau lah. Semua hak kita duk beli tu semua pemburung lah, wangi sat lah. Masjid dia berkat. Tak tahulah orang tua sana, walaupun mereka tu nampak orang tua biasa lah. Tapi Allah bagi barakah. Saya pada awal sampai ke sudah puji bagus. Cuma yang cerainya mic mereka. Mic mereka memang jam lah. Mic mereka tu dia kat sini tahu dia pakai apa? Selak jamban tu. Ni pintu kan kita selak. Sebelah ni kan ada satu gitu. Yang tu di bawah tu. Saya tengok ni macam bau kat jamban ni. Apa bagi masjid ni? Masjid apa bagus dah kata. Cuma kena buh tang tu sikit je. Bagus tuan-tuan buat macam ni, okey dah. Dan hari tu aku mai aircon tak fungsi. Hari ni mungkin dah taubat lah. Tidak nak buh hari ni. Okey, hari ni dah sejuk dah. Belakang ni macam ada aircon ke apa, kipas lah semua ni. Okey, bagus lah. 4 point, tak boleh bagi 5 bintang nanti apa belagak pula. 4.2 je. Kita tinggal 8 lagi untuk penambah baikan tu. Tadi tak boleh berjalan tu. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bantu, kita bantulah. Surau kita sekadar kita boleh bantu. Kita nak kalau boleh satu masa nanti surau kita ni penuh jadual. Saya tengok bagus, alhamdulillah, ada peningkatan, ada ceramah bulanan, ada kuliah subuh dan sebagainya. Bagus apa yang tuan-tuan sedang buat ni. Satu, kita kata pencapaian yang menuju ke arah kebaikan lah. Kita tak kata sempurna lagi, tapi sedang menuju ke arah kebaikan. Maksudnya saya main hari tu dengan hari ni ada banyak penambah baikan dari segi kuliah dan sebagainya. Jadi nak run masjid surau ni tuan-tuan lebih kurang memerlukan dana sikit lah. Kita boleh, kita bagi insyaAllah. Mungkin kita boleh tengok ada kebaikan lagi yang kita akan bina di surau ni. Baik, balik pada hadis kita tadi tu, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, dia akan jadi rajin dan dia akan jadi orang yang baik pagi-pagi tu. Saya suka fokus benda ni untuk anak-anak kita di sekolah. Anak-anak di sekolah tuan-tuan, sekolah kita ni lah, sekolah kebangsaan ni, sekolah Melayu ni, kebanyakan anak-anak kita dia akan jadi malas. Dia jadi malas. Kalau tuan-tuan bagi kerja rumah sikit je, Allah bunyi gitu. Sebab malas buat kerja. Padahal kadang cuti lama. Bagi kerja dia tak, Allah banyaklah kerja lah, buat panjang gitu. Sekolah Cina tuan-tuan, cuti-cuti ni bagi ni. Ni adik dengar ni, nak buat ni. Mana dia buat malas buat kerja ni, terbaik ni, latihan. Budak sekolah Cina balik, dia tak ada fikir lah apa pun. Kepala otak dia kerja, duk buat kerja lah. Tak banggu kepala dah. Menurut kawan-kawan saya hak mengajar di sekolah SJKC ni, kerja dia banyak. Pergi sekolah balik main buat kerja, buat kerja tak henti-henti ni, letih tidur. Tuition, lepas tu balik main letih tidur. Tak ada masa nak pergi lepak luar, merepek, jalan, duk buat benda-benda merepek, tak ada. Sebab apa? Sebab full dengan kerja. Jadi rajin mereka ni. Yang Nabi SAW ajak pada kita macam mana nak rajin, tapi kita tak ambil berat berkaitan sembahyang subuh ni. Bahala bagus berjemaah lah, bawa dia main. Tak dan lah ustaz anak saya, tak apa, okey anak-anak hang tak dan, takut tak bas terlepas ke apa kerja, janji sembahyang. Tapi kalau kita tak ambil berat dengan sembahyang, anak-anak kita dia akan jadi masalah. Dia apa? Wa illa, kata Nabi SAW, fa asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan jadi manusia yang rosak peribadi dia dan jadi malas. Pemalas ni kalau dia akan bentuk bila malas hang sembahyang subuh, dia akan jadi budak yang malas. Sama ada budak atau staff kita jadi main sekolah, jadi beban, main kerja, terajang meja, main kerja, rempuk fine. Sama ada bos tak tahuan gitu, ataupun staff yang tak tahuan macam tu, jadi marah orang dalam pejabat, marah orang, semua orang dia marah, main-main kerja ni kira bos ni, pada awal ni kira maki orang saja, panggil seorang-seorang masuk dalam pejabat, marah staff dia semua. Hak perempuan keluar menangis-menangis habis, nak berhenti kerja lah.
Lepas tu esok tu kadang ada staff dia pula, kita suruh buat kerja sikit, beban, kita suruh hantar surat sikit-sikit sambil terajang meja semua jalan, asyik aku yang buat kerja lah, macam-macam lah. Yang ni semua punca dia satu je apa, tak sembahyang subuh. Jadi malas, jadi beban, jadi tak ketahuan, jadi merepek, semua sebab kita lupa sembahyang subuh pagi hari. Tapi orang yang sembahyang subuh, dia akan jadi apa? Fa asbaha nasyitan, dia akan jadi orang yang rajin. Bangun nak awal, bagus kerja, kalau sekolah kerja, kalau murid sekolah, gaya buat kerja tu baik-baik. Bagi latihan banyak mana pun tak apa, jadi rajin, kerja sekolah buat, kerja rumah buat, semua elok. Sebab apa? Sebab sembahyang subuh. Kalau bersih kerja kita orang biasa ni, kalau orang kampung, dia ada cara dia. Sebab apa? Dia sembahyang subuh, energetik. Jadi orang tu jadi orang yang energi penuh tenaga, sebab dia sembahyang subuh berjemaah. Ataupun sembahyang subuh berjemaah lah, yang paling penting sekali tu. Dan fa'asbat tayyiban nafsi, jadi orang yang baik lah. Assalamualaikum, jumpa orang pergi pejabat, bos yang baik, salam dengan orang, senyum jumpa orang, tak marah orang apa. Bos kalau ada tu dia seronok, staff tu seronok kalau bos dia ada. Kalau tempat kerja dia, kita tengok parking bos tu ada orang, dia main kerja, bos ada orang ni seronoknya. Sebab orang rasa seronok bila nak kerja. Tapi kalau jenis tak ketahuan, punca kita kata kalau di pejabat ni, bos ni kerja marah orang, kebiasaannya kita kalau pergi kerja, tengok bos tu ada kereta dia, kita rasa best ke tak best? Allah, dia ni ada pula malah betul, tak ada pergi mana khusus mesyuarat Kuala Lumpur 2 minggu ke apa, sedap sikit, kita malah dia. Sebab apa? Sebab tayyiban nafsi, jadi orang yang rajin. Sahabat Nabi SAW, Nabi tak ada, dia tak boleh duduk. Lepas tu sahabat jadi macam tak boleh buat apa. Kalau Nabi pergi hijrah, alamak Nabi tak ada lah macam mana ni. Kita pergi hijrah lah, jom lempak semua, jom kita pergi tinggal semua benda. Sebab apa? Sebab tak boleh duduk kalau tak tengok muka Nabi. Sebab apa? Sebab orang tu tayyiban nafsi, orang baik, bagus. Tapi kita macam tu lah. Kalau suami ada kat rumah agak-agak isteri suka ke tak? Kalau suami ada kat rumah agak-agak isteri suka ke tak? Isteri tu, Allah malas betul dengan lelaki aku ni, tak ada pergi keluar dengan kawan-kawan, dia jadi rimah, dia jadi malas. Suami isteri sama juga. Suami tak mau duduk di rumah kadang-kadang sebab apa? Sebab tayyiban nafsi tak ada. Tengok orang lelaki kebanyakannya malam-malam duduk di mana? Kedai makan. Tengok bola dengan kawan-kawan, dia tak duduk di rumah. Sebab apa? Sebab cek balik lah, tayyiban nafsi dia ke tak ada. Kan duduk beletiak nafsi pada orang bagi sudah popek gitu. Jadi rimah dan jadi malas. Jadi muslimin rahmati oleh Allah SWT, tips kita jadi rajin, jadi bagus, jadi soleh, tak mau nak jadi pemalas. Umat Islam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah bagi barakah pada umatku pada awal paginya. Sahabat Nabi SAW, nama dia Allah Al-Ghamidi, tak ingat apa nama dia. Dia dengar hadis tu pada Nabi SAW, hari-hari pagi dia pergi kerja ni, cari bekalan, niaga yang tu semua, sehingga kekayaan yang dia dapat tu dia tak tahu buat apa. Duit tu berlambak sangat. Allah bagi barakah sebab buka perniagaan waktu pagi. Kita jangan ikut ni orang buka Islam, non-Muslim, dia buka kedai pukul apa? Pukul 12, pukul 1. Sebab dia berniaga, kadang-kadang pukul 2 baru tutup kedai. Pagi dia lena, dia buka kedai pukul 12. Kita nama kata Islam, kalau berniaga, buka awal. Allah bagi barakah pada kita. Allah bagi barakah pada kita. Dan banyak lagi muslimin rahmati oleh Allah SWT yang Allah akan bagi kat kita kalau kita ni rajin jaga sembahyang subuh. Tu kita kata mana? Sembahyang subuh seramai Jumaat. Tapi tempat-tempat tak buat Jumaat. Tapi tak apalah, okey lah tahun ni. Tapi saya tak tahu crowd yang main pagi ni memang residen sini ke bukan. Kalau residen sini, alhamdulillah. Kalau campur-campur, ya rahmukallah. Tapi tak apa jugalah. Ala kulli halnya, penganjuran program macam ni satu benda yang baik. Kita boleh buat kerap lagi-lagi berkaitan dengan macam Masjid Simpang 40. Dia buat apa? Program sembahyang subuh macam Jumaat. Dia adalah program dia buat, ada flyers, ada orang akan pergi gerak rumah, macam-macam dia buat. Kalau kita boleh dapat modul mereka, kita boleh adaptasi di sini, mungkin agak satu yang benda yang baik sebagai satu permulaan. Bagus program yang tuan-tuan buat, insya-Allah nanti ke depan lagi kita akan rancang untuk kita sama-sama imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama surau Taman Waqaf Siti Aisyah ni. Saya doa pada Allah supaya kita duduk di sini semua jadi macam satu member, jadi macam satu kawan, sama-sama imarahkan rumah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada dengki, sombong, hang buat aku tak boleh, aku buat hang tak boleh. Semua kita berganding tangan untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tengok muka tuan-tuan pun macam malas dah ni, 4 kali menguap dah. Jadi aku sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, jadi kita akan berhenti di sini dulu lah. Cuma banyak orang duk tanya kat saya pasal debat tu. Saya cerita 2 minit sikit lah pasal debat tu. Kan ada debat 2 orang ilmuwan di Malaysia ni teringin nak, depa ada pihak menteri yang anjur nak debat dan sebagainya. Saya suka kalau boleh, yang pertama kita hadkan atau limitkan orang nak dengar tu. Bukan umumkan secara macam tu saja. Ada orang yang kita pilih, ilmuwan, para ahli ulama, orang-orang yang ada autoriti dalam agama, mai dengar. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh, biar kita ada satu orang atau beberapa orang ulama yang dia akan menilai dan buat satu debatkan. Kalau tidak, kita jadi macam hang cakap, aku cakap, masing-masing nak tunjuk bakat. Jadi macam kita tak mau jadi mangsa, jadi orang awam tu lah. Dan saya tengok dalam isu ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, mungkin mereka peringkat ilmuwan ni, mereka ada cara mereka nak cakap sama-sama mereka tu. Saya tengok yang duk berlemuh ni bawah ni. Bawah ni tuan-tuan tengoklah, siapa-siapa di kalangan dua-dua tokoh ilmuwan, kalau update Facebook mereka je, di bawah tu tuan-tuan boleh tengok maki, mencarut, macam-macam lagi lah. Perkataan tak ada egg. Tahu tak ada egg. Aku nak buat rakaman pula. Yang tu berlambak lah. Tak mau nak berdebat lah. Yang tu yang ni lah. Bodoh. Macam-macam lah. Mereka 2 orang tu tak ada apa pun. Mereka okey. Level ilmuwan ni dia punya tahap dia lain. Di bawah ni lah berkelahi. Saya risau kalau jadi benda tu tanpa kawalan satu, kita katakan satu garis panduan betul. Takut hak bawah jadi lagi berceramuk lagi. Macam main bola lah. Kawan main bola tu okey, kalah mereka balik je. Tapi penyokong di luar ni je no. Baling batu, pecah bas lah apa semua. Jadi macam serabut pukul orang lah apa semua. Orang main bola tu, mereka tak ada apa. Member mereka balik rumah, mereka group WhatsApp mereka aku kalah lah pula. Mereka mesej sama mereka situ ya. Hak luar ni jadi berlemuh ni. Biasanya macam tu lah. Jadi biarlah kita tengok dulu apa yang berlaku. Yang kita ni bawah ni, jangan kita ni komen lebih daripada. Macam kita kata, lebih kita katakan apa, buat mandai-mandai lah. Buat mandai. Jadi tu je beberapa benda yang boleh kita sebut pada pagi ni, insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.